Hai, saya Adi Kurnia daripada Kumpulan 9. Kali ini kami akan membentangkan pembentangan yang bertajuk Keprihatinan Kerajaan dalam Membantu Rakyat Mengatasi Masalah COVID-19 dari Segi Ekonomi. Seperti yang kita tahu, Malaysia sudah terkena wabak pandemik COVID-19 sejak Februari 2020 lagi. Untuk menangani pandemik ini, kerajaan telah memperkenalkan tema Malaysia Prihatin. Kerajaan juga telah memperkenalkan beberapa insentif yang mana telah membantu rakyat. Program Subsidi Upah PSU merupakan bantuan kerajaan yang dibayar kepada majikan pada setiap kerja pada setiap bulan. PSU bertujuan untuk menyokong operasi majikan yang terjejas akibat wabak COVID-19 untuk meneruskan operasi dan mengekalkan pekerja. PSU dapat memberi manfaat kepada 2.74 juta pekerja dan 333,533 perniagaan di seluruh negara. Majikan boleh memohon subsidi bulanan sebanyak RM600 untuk semua pekerja tempatan tanpa had gaji sehingga 500 pekerja pada setiap perniagaan. PSU dapat memberi impak yang bermanfaat kepada negara kita dalam masa yang terdekat. PSU menjadikan peratusan pengangguran di Malaysia lebih rendah. Selamat sejahtera, saya Jirikra Sarunan nombor matriks 287452 akan bentangkan tentang Majlis Pekerjaan Negara atau NEC. NEC ditubuhkan di bawah Belanjawan 2021 bagi menjana dan mengekalkan pekerjaan. NEC dipengerusi oleh Perdana Menteri ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk mewujudkan peluang pekerjaan serta meningkatkan kemahiran pekerja. Agensi laksana akan memantau kemajuan dan pelaksanaan inisiatif bagi menjayakan hasrat kerajaan. Kerajaan telah memperuntukkan sebanyak RM1 bilion untuk program kemahiran dan latihan semula pekerja. Hasilnya, NEC telah berjaya mewujudkan sebanyak 320,000 peluang pekerjaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin membincangkan tentang Bantuan Prihatin Nasional. Apa itu Bantuan Prihatin Nasional? Bantuan Prihatin Nasional atau lebih dikenali sebagai BPN merupakan bantuan yang diberikan oleh kerajaan secara one-off. Bantuan ini dikhususkan kepada dua golongan utama iaitu golongan B40 dan juga golongan M40. Bantuan ini diberi melalui dua fasa iaitu fasa pertama dan juga fasa kedua. BPN diberi bertujuan untuk meringankan beban rakyat terutamanya semasa penularan virus COVID-19. BPN bukan sahaja memberi manfaat kepada rakyat tetapi ia juga memberi manfaat kepada ekonomi negara. Pakej rancangan ekonomi prihatin rakyat prihatin dan prihatin perusahaan kecil dan sederhana PKS disalurkan kepada rakyat dan komuniti perniagaan. Perusahaan kecil dan sederhana PKS ialah sesebuah perniagaan yang memenuhi salah satu daripada dua syarat kelayakan, iaitu nilai jualan tahunan atau bilangan pekerja sepenuh masa yang mana lebih rendah. Kerajaan berjanji akan memberikan moratorium secara automatik selama 30 hari daripada tarikh terakhir PKP kepada syarikat yang mengalami kesulitan untuk mengemukakan dokumen berkanun bagi memenuhi kriteria Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM sepanjang tempoh PKP berlangsung. Antara bantuan yang diberikan di bawah prihatin pada perusahaan kecil dan sederhana PKS adalah yang pertama, kerajaan juga memperuntukkan dana sebanyak RM2.1 bilion bagi membantu mewujudkan geran khas prihatin kepada seluruh syarikat yang telah memenuhi syarat yang ditetapkan. Selain daripada itu juga, bagi syarikat mikro, skim pinjaman mudah alih akan turut diperpanjangkan kepada tekun nasional dengan had maksimum pinjaman adalah sebanyak RM10,000 kepada seluruh syarikat dengan nilai faedah sebanyak 0%. Akhir sekali, bayaran faedah akan dimansuhkan daripada 2% pada 0% di bawah Bank Simpanan Nasional bagi skim kredit mikro. Ialah program penjana kerjaya yang memfokuskan kepada pengurangan kadar pengangguran di Malaysia dengan menyediakan peluang pekerjaan. Inisiatif kerajaan adalah menggalakkan para majikan untuk menyediakan peluang pekerjaan dan meningkatkan prospek pekerjaan dengan menyediakan insentif kepada majikan yang mengambil pekerja baru.
Program ini mempunyai 3 peringkat iaitu penjana kerjaya 1.0 sehingga 3.0 di mana pembaharuan serta penambahbaikan dilakukan di setiap peringkat. Ianya terbahagi kepada 2 program iaitu My Apprentice yang memfokuskan kepada pengambilan pekerja dari golongan lepasan SPM dan graduan, manakala Hire Malaysia pula untuk menyediakan peluang pekerjaan kepada mereka yang kehilangan pekerjaan ataupun yang tidak bekerja semasa pandemik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syana Suda binti Asmawi, Kad Matrik 289518. Kini saya akan membentangkan cadangan untuk meningkatkan ekonomi tatkala COVID-19, iaitu dengan mengekalkan bantuan sedia ada dan memperkenalkan sistem e-dagang. Pertama, bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan haruslah dikekalkan supaya dapat membantu para peniaga, terutamanya peniaga kecil. Seterusnya, pihak kerajaan haruslah menaik taraf perniagaan dengan berniaga secara e-dagang. Oleh hal demikian, pihak kerajaan boleh mengadakan seminar berkenaan e-dagang kepada semua peniaga termasuk peniaga di kampung. Justru itu, Malaysia perlulah mencipta sendiri aplikasi e-dagang serta berkolaborasi dengan syarikat penghantaran seperti Foodpanda, Grab dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Asdaq Khairuddin, nombor matrik 28834. Cadangan bagi keprihatinan kerajaan dalam bantu rakyat mengatasi masalah COVID-19 dari segi ekonomi adalah antaranya membuka sempadan untuk sektor pelancongan. Yang pertama, ia akan memperkasa atau menaikkan ekonomi dalam sektor pelancongan secara menyeluruh demi kelangsungan masa hadapan. Yang kedua, bilangan pelancong antarabangsa perlu dikawal dengan kemasukan menggunakan mod pengangkutan udara sahaja. Yang ketiga, agensi pelancongan haruslah mengawal serta menguruskan perjalanan pelancong dari awal sehingga akhir. Yang keempat, agensi pelancongan hendaklah sentiasa melaporkan status pelancong pada pusat kesihatan. Sekian daripada saya. Kesimpulannya, program-program yang dilaksanakan banyak memberi impak besar kepada rakyat. Contohnya, moratorium automatik secara 30 hari telah dilaksanakan dari tarikh akhir PKP kepada syarikat. Program penjana juga telah banyak menyediakan peluang pekerjaan kepada rakyat. Seterusnya, bantuan prihatin negara BPN di bawah pakej prihatin juga diberikan secara one-off kepada semua rakyat Malaysia tanpa mengira pendapatan. Program subsidi upah PSU diberikan kepada majikan yang terkesan untuk meneruskan operasi dan mengekalkan pekerja mereka. Kerajaan juga telah menyediakan bantuan prihatin perusahaan kecil dan sederhana PKS bagi membantu komuniti peniaga kecil. Kesemua bantuan-bantuan ini perlu diteruskan dan diberi penambahbaikan agar kesemua rakyat menerima manfaatnya.